semula jadi. Siapa minat? Ada cara yang mudah untuk kuruskan badan. Siapa minat? Luar biasa. Okey, dan juga ada cara untuk membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Siapa suka? Baiklah, itulah topik saya pada hari ini, iaitu tentang Elken Spirulina. Dan sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih pada syarikat Elken kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang pemakanan di waktu Ramadan dengan spirulina, makanan yang hebat. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan rakamkan tanda terima kasih saya pada upline saya, iaitu upline saya MCCM2B Puan Suryani dan MCCM2B Suryani dan bukan Mariam dan Anwar. Mana saya tengah cari sebenarnya. Okey, dan juga khas saya punya direct upline saya, iaitu DCM Junaida. Mana dia? Saya cari tak jumpa. Okey, dan juga DCM Sheikh di sana, dan gambar yang saya tak dapat iaitu RSM Kak Rosita, dan paling yang memberikan saya inspirasi, semangat yang telah membangkitkan pasaran Melayu di Singapura, iaitu MCCM kita, Suryani dan Nur Zehan. Berikan tepukan dulu. Baiklah, sesi saya hari ini, kalau nak cerita pasal spirulina, saya diberikan masa 45 minit sahaja. 45 minit sahaja, tapi saya ingin berkongsi dari segi pengalaman dan juga beberapa informasi tentang spirulina yang mana kita dapat gunakan untuk diri kita, juga dapat sharing yang lebih powerful dengan customer kita. Satu ialah tentang story saya sendiri. Ini terjadi waktu saya di Brunei. Saya ada training di sana, dan kemudian saya dapat WhatsApp message, dan saya terima gambar ni. Okey, seorang ibu yang jauh ada di luar negeri, kemudian dapat WhatsApp gambar macam ni. Apa perasaan? Sedih kan? Jadi ini yang terjadi pada anak saya. Anak lelaki, tahu anak-anak lelaki ni dia memang biasalah baik doa baik, dan bermain di sekolah, kemudian terjatuh, mukanya terseret di macam tempat jalan raya gitu. Jadi habis terkoyak macam tu, terkoyak. Dan bila saya dapat gambar ni, saya terus book the first flight back to Singapore. Cari flight yang mana ada lah, balik ke Singapura. Balik saja sampai, saya nampak anak saya, dia tampal apa? Krim aja. Letak krim saja di muka. Kalau letak krim saja di muka macam tu, apa yang akan jadi ialah dia akan membesar, dan kemudian dia akan ada parut yang permanent. Jadi macam gangster lah. Gangster parut macam tu. Jadi apa perasaan anak saya bila dia membesar nanti? Bila dia berkawan, bila dia jumpa kawan kat sekolah, bila dia jadi remaja, apa ke perasaan anak kita kalau macam tu? Kalau muka dah berparut-parut macam tu, malu malu, dan confident diri akan jatuh, hilang. Jadi saya selaku apa yang saya belajar tentang pemakanan adalah pemakanan semula jadi ni sebenarnya hebat. Badan kita ni sebenarnya boleh melakukan banyak perkara untuk membantu diri kita untuk memulih semula. Tapi kita harus berikan badan kita apa yang diperlukan. Contoh macam kita nak suruh orang renovate rumah kita, jadi dia perlukan bahan-bahan dia, betul tak? Kalau dia tak ada batu-batunya dan sebagainya, macam mana dia nak buat rumah kita? Jadi badan kita memerlukan bahan-bahan yang semula jadi. Jadi saya korek semula, kaji semua apa yang saya belajar dalam ilmu pemakanan yang boleh membantu anak saya ni simenkan balik muka dia.
jahit balik muka dia tanpa nak pergi jahit-jahit macam tu. Jadi dia balik pangkal pada pemakanan. Jadi dalam 2 minggu tu saya jaga pemakanan beliau, jaga pemakanan, dan saya pastikan dalam 2 minggu tu pemakanannya adalah pemakanan tidak akan merosakkan lagi mukanya, yang paling kaya sekali dengan zat protein, yang mana boleh tukang jahit semula jadi. Jadi saya cari bahan ni dari mana? Bahan yang paling terhebat, kandungan protein yang paling tinggi, lebih tinggi dari susu. 5 kali ganda proteinnya lebih daripada susu. Proteinnya kalahkan daging, kalahkan ayam, kalahkan semua-semuanya. Adalah makanan hebat, iaitu, tengok orang sebelah, tengok orang sebelah, bisik kat telinga dia. Apanya? Tak dengar apanya? Tak dengar apanya? Luar biasa tak? Luar biasa. Beri tepukan gemuruh untuk makanan yang luar biasa. Dan Alhamdulillah ini terjadi sebelum Hari Raya. 2 minggu saja, bila dah Hari Raya, dia punya muka semua dah kena simen balik. Dah kena simen, dah tak ada satu pun calar, sedikit pun tak ada. Jadi kalau jumpa muka anak saya sekarang, semua dah okey. Hebat tak Spirulina? Hebat. Jadi ini adalah pemakanan semula jadi, yang mana bukan saja kita gunakan secara seharian, tetapi juga kita akan belajar dari segi bulan puasa pula apa kegunaan bahan Spirulina ini. Dan kalau kita cerita tentang berpuasa, sebenarnya puasa ni bukan sahaja amalan orang Islam, tapi sebenarnya ramai juga yang mengikut amalan kita sebenarnya di seluruh dunia ni. Dalam 7 orang, 2 yang dikatakan non-Muslim, mereka mengikut juga amalan puasa. Kenapa mereka ikut amalan puasa? Walaupun mereka daripada pelbagai budaya, daripada pelbagai masyarakat, adalah satu ni puasa. Kalau kita nak ikutkan, kalau kita bayangkan, kalau nak hari raya, apa yang kita buat kat rumah? Nak dekat-dekat hari raya, kita buat apa? Kita kemas. Kenapa kita kemas? Abuk-abuk yang lama tak pernah korek-korek tu, kenapa kita kemas? Sebab apa? Nak cantik, nak bersih. Jadi kita akan buat sekurang-kurangnya setahun sekali yang intensif spring cleaning. Betul? Buat kita punya apa tu, dalam store-store kita semua kita bongkar balik dan kita bersihkan semula. Itu adalah tempat tinggal luar rumah kita. Apatah lagi tempat dalam tubuh badan kita, yang mana kalau kita ada kereta pun, kereta tu akan parking. Betul? Parking sekejap tapi badan kita langsung tak ada parking. Walaupun kita tidur, dia masih bekerja 24 jam. Okay, 7 hari sampailah kita game over. Betul? Jadi kalau kita teruskan macam ni dengan cara pemakanan kita dan sebagainya, jadi badan kita pun perlukan renovasi. Renovasi yang mana kita membuang segala kekotoran yang banyak telah kita makan selama 12 bulan. Jadi sistem yang sangat hebat, iaitu sistem Ramadan, yang mana sudah ada dalam Islam cara untuk kita stop sekejap, cara untuk kita renovate badan kita. Sebab Allah tahu kita 11 bulan akan banyak aniaya tubuh kita. Betul? Kalau betul, pandang orang sebelah, cakap betul. Kesian, cakap gitu. Kesian Kesian pasal apa? Banyak toksik dari mana ni? Okey, tengok muka orang sebelah. Carilah partner dulu. Dah ada partner? Dah ada. Okey. Saya kalau tanya, kalau awak cakap, kalau betul ada makanan macam ni, awak anggur, okey? Bulan puasa awak tak boleh bohong okey. Ada tak makan ayam dalam 11 bulan ni? Ada? Anggur, tengok. Ada tak makan daging? Ada? Ada.
makan burger? Ada? Pizza yang keping-keping bulat-bulat tu ada? Ada. Lauk rendang ada? Lauk rendang kan semua, lauk-lauk semua ada. Coklat suka? Coklat yang bukan dark coklat tau, yang milk coklat tu. Aiskrim suka aiskrim? Jadi awak sekarang tengok muka orang sebelah, awak cakap, kesian. Sebab apa? Kita dah banyak makan toksin. Toksin, semua ada toksin tu. Ya, ayam yang kita makan semua ayam kena injek. Ayam diinjek dengan apa? Dengan hormon. Jadi bila hormon tu diinjek pada ayam tersebut, ayam tu akan gemuk. Jadi bila kita makan, kita tentu yang pandai cakap apa? Sihat, tak cakap gemuk. Kita pun naik berat badan kita. Dan ayam kesian, dia kena injek-injek, badan dia besar, lepas tu dia sakit. Dia sakit, dia kena injek lagi dengan antibiotik. Jadi banyak dalam bahan-bahan yang kita makan. 11 bulan kita makan macam tu. Sayur-sayuran yang kita makan semua dah kena sembuh racun serangga. Orang yang sembuh tu dia tutup badan dia daripada atas ke bawah time dia tengah sembuh. Jadi macam makanan yang kena sembuh begon lah macam tu. Jadi kita makan ni semua selama 11 bulan. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam masa sebulan ni sebenarnya ialah untuk membuang toksik dalam tubuh kita yang telah terkumpul selama 11 bulan. Itu satu. Kemudian kita nak kasih badan kita rehat. Kesian dia. Sebab apa? Dah 11 bulan dia kerja. Tapi rupa-rupanya bulan puasa dia kena overtime. Overtime kenapa? Pagi dia buat apa tahu? 3 in 1. Makanan apa? 3 in 1. Pagi, tengah hari, malam, 3 dalam satu kali dia buka puasa semua sekali. Betul? Betul. Jadi kita banyak aniayalah badan kita. Sebenarnya waktu bulan puasa ni adalah waktu untuk kita rehatkan tubuh badan kita. Time untuk kita bersihkan badan kita, berikan organ-organ kita masa untuk bernafas semula. Tapi malangnya kita tidak lakukan seperti itu. Kalau kita pandang balik kisah sejarah lama, kita pandang semula tentang Siti Hajar yang di padang pasir, betul? Bila beliau ditinggalkan di padang pasir, apa yang diberikan untuk hidup? Air. Kemudian ada lagi satu je. Dah boleh hidup. Dengan baby, dengan dia boleh hidup. Jadi bererti badan kita tak memerlukan banyak sangat makanan. Ini konsep yang sangat penting. Badan tidak memerlukan makanan yang banyak. Badan memerlukan nutrien yang banyak. Jadi repeat apa yang baru saya share, sebab ini penting. Bila kita share, kita sharing dengan orang, kita kena share macam ni. Apa saya kata tadi? Badan tak memerlukan makanan yang banyak, tapi memerlukan nutrien yang banyak. Okey, turn to your partner and repeat yang tadi tu. Dan yang mendengar tu kata, oh, baru saya tahu. Jadi selama ni yang memerlukan makanan yang banyak adalah bukan badan, bukan sel, tapi tekak. Betul? Betul. Jadi sebenarnya kita hanya memerlukan nutrien sahaja. Tapi ini zaman Siti Hajar. Beliau boleh hidup saja dengan kurma dan air. Sebab waktu tu belum ada lagi fast food yang namanya M. M tu apa? Apa dia? Oh, saya tak cakap. Kalau saya cakap nanti kena sue sebab ada kamera. Awak yang cakap jadi berarti ada tak benda-benda macam tu waktu zaman macam tu? Tak ada. Jadi hanya dengan kurma dan air boleh hidup. Tapi sekarang kita kalau dengan kurma dan air tak boleh. Sebab apa? Kita perlu buat kerja banyak untuk singkirkan toksin dari tubuh kita. Jadi cara terbaik bulan puasa untuk menyingkirkan toksin dan juga untuk kuruskan badan. Tapi ada masalah. Masalah ialah satu, cabaran yang pertama selalu bila puasa, saya rasa kalau ibu-ibu dia faham. Anak-anak kadang-kadang
Bangun daripada katil kadang liat, betul? Jadi cara sesuatu yang lebih ringkas, lebih mudah. Kita masak, kita prepare macam-macam. Tapi satu soalannya ialah, adakah makanan makan tu banyak, tapi adakah ia banyak dan kaya dengan nutrien? Ada tak macam tu? Jadi kita perlukan sesuatu yang singkat, yang mudah, yang senang diambil sebelum solat subuh waktu sahur. Cara yang paling mudah ialah dengan membekalkan tubuh badan kita satu makanan semula jadi yang sudah wujud selama 350 juta tahun. Luar biasa? Makanan ni dah ada 350 juta tahun dah ada diwujudkan. Jadi makanan yang begitu semula jadi, yang mana kita kalau ambil makanan ni, dia dah memang padat. Dia kecil tapi jangan sangka tak ada apa-apa dia macam kecil tapi dia padat dengan nutrien. Sebab badan tak memerlukan makanan yang banyak tapi memerlukan nutrien. Ini adalah makanan yang senang diambil, yang mana mengandungi 60 jenis nutrien. Nanti saya akan ceritakan lagi. Dan satu lagi ialah semasa kita berpuasa, tenaga kita digunakan seharian, betul? Dan ada orang kata, saya kena makan nasi. Kalau saya tak makan nasi, nanti badan saya menggigil. Pernah tak dengar macam tu? Sebenarnya badan tidak memerlukan nasi. Badan memerlukan zat yang harus membekalkan tenaga. Zat tu ada nama dia. Macam kalau kereta kita tuang petrol, betul? Nama untuk nak menggerakkan kereta ialah petrol. Jadi bahan yang untuk menggerakkan kita, memberikan kita tenaga, nama dia pun start daripada kereta juga. Car nama dia. Karbohidrat. Dan spirulina mengandungi karbohidrat yang penting. Jadi kalau kita tak makan nasi, kita kata nanti saya gigil sebab tak makan nasi. Sebab apa? Kita dah selitkan dalam minda kita yang kita akan menggigil. Sebab tu bila kita tak makan nasi, kita menggigil. Padahal badan tak memerlukan sebenarnya nasi, tapi memerlukan zat karbohidrat. Dalam spirulina tu dah ada zat karbohidrat yang penting. Jadi ini membekalkan kita tenaga seharian untuk kita bergerak. Dan sebenarnya spirulina ni ada banyak rahsia-rahsianya. Kalau kita tahu, kita bikin sharing, sangat hebat. Orang akan tahu menggunakannya bukan saja sebagai tenaga, tapi bulan puasa dia tahu dia nak cantik, dia nak kurus, dia akan gunakan spirulina. Sebab dia ada zat-zat rahsia. Suka? Okay. Saya nak kasih secret, boleh? Okey, ini adalah secret untuk kita. Siapa yang ingin, dia kalau boleh, dia kalau nak kuruskan badan, selalu masalah dia apa? Dia akan kelaparan, betul tak? Buat badan kita kelaparan adalah kerana satu, kita kekurangan juga zat yang dinamakan protein. Protein ni dia adalah bahan yang juga boleh mengekang kita punya rasa lapar. Satu. Nombor dua, protein kalau masuk dalam tubuh badan kita, dia akan buat banyak blender dalam badan kita. Tahu apa tu blender? Kalau kita tahu barang dalam blender kan dia cepat kan? Dia cepat. Jadi kalau kita nak apa kita makan, hilang. Apa kita makan, hilang. Apa kita makan, hilang. Kita tak nak makan, store. Makan, store, tang sini, tang sini, tang sini. Kita nak badan banyak blender. Kalau kita nak banyak blender ke dalam badan kita, kita kena masukkan protein. Kalau badan kita ada protein, kita akan ada banyak blender. Jadi kalau kita ada banyak blender, berarti bila kita makan, dia akan digunakan untuk membina otot-otot kita. Otot tu yang akan buat jadi blender. Macam mana kita nak tahu badan kita ada otot, tak ada otot? Senang. Semua buat macam ni dengan saya. Boleh? Ready ya? Okey, kita main cubit-cubitan, boleh? Okey, kita cubit kat sini. Okey, kita rasa apa? Kita cubit kat sini. Naikkan tangan kita. Goyang-goyangkan sikit. Kalau dia bergegar, kalau apek teksi dia tengok dari jauh, dia kata itu
protein. Maknanya tak cukup otot, tak cukup otot. Jadi kita kena masukkan balik otot dalam badan kita. Cara macam mana? Protein selalu orang kata makan ayam, makan daging. Tapi kan tadi dah cerita, ni kan bulan puasa. Bulan puasa makan dia lain dari yang lain. Kalau 11 bulan makan ayam, 1 bulan makan ayam, mana nak dapat protein tu? Proteinnya dapat dari spirulina. Jadi dengan adanya spirulina mengandungi protein yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada ayam. Satunya, kalau ayam, kalau kita makan hanya mungkin 20% sahaja protein yang boleh digunakan. Tetapi kalau kita makan daripada spirulina, kita dapat gunakan 90% proteinnya. Mana lebih hebat? Jadi kalau kita makan macam ni, kalau anak-anak kita dia dah makan spirulina, dia tak nak makan ayam, janganlah kita marah dia. Mana nak makan ayam, mana makan daging. Sebenarnya kalau mereka tak makan tu, tapi mereka dibekalkan dengan spirulina, bahan protein semula, jadi mereka boleh bertahan. Jadi ini satu ialah untuk kuruskan badan. Pemakanan protein daripada spirulina dapat menurunkan berat badan sebab nombor 1 ialah protein dapat mengekang nafsu makan. Nombor 2, protein juga dapat meningkatkan metabolisme, iaitu masukkan blender dalam tubuh badan kita. Hebat tak spirulina ni? Hebat. Okey, siapa nak kurus? Okey, masukkan blender. Okey, masukkan cerita lain Okey, cara yang ketiga, inilah sebabnya orang tak boleh sihat, orang tak boleh kurus, orang sakit, makin sakit. Patut bulan puasa dia makin sihat, tapi orang kita tiap-tiap tahun dapat pingat nombor 1 keluar surat khabar Straits Times. Nombor 1 obesity, nombor 1 penyakit jantung, nombor 1 penyakit stroke. Penyakit semua kita nombor 1. Patutnya kita adalah masyarakat yang paling sihat di seluruh dunia, betul? Sebab kita ada satu sistem pencegahan penyakit yang sangat hebat. Sebab setahun sekali kita berpuasa, berarti kita tak makan benda-benda yang boleh menyebabkan penyakit. Dan kalau kita nak tahu apa punca penyakit, tak kira lah penyakit apa, penyakit yang paling ganas, contoh macam kanser ke, daripada penyakit migrain ke, daripada penyakit apa sahaja pun berpunca dari 2 sahaja. Salah satu ialah makanan yang berasid. Makanan yang berasid. Contoh, ada tak? Tengok muka orang sebelah lagi sekali. Mak macam ada guilty gitu Ada tak makan nasi? Ada makan mie tak tadi? Ada tak makan? Tadi saya tengok ada epok-epok. Tadi ada donat lagi. Saya cari. Saya kata buah ada. Saya dapat buah manggis. Tadi. Okey, kita maknanya buka puasa tadi semua dengan bahan-bahan yang berasid. Dah lah 1 hari badan kita tak makan. Dia tengah renovate. Macam kita punya rumah ni, patut kita nak renovate kan. Bila kita nak renovate, waktu apik tu tengah renovate rumah kita, janganlah sibuk nak pasang kapet, jangan sibuk nak taruh bunga. Kalau orang buat renovation kat rumah kita, kita sibuk taruh kapet, taruh bunga, apik tu bercakap, lu gila, lu tunggu kau kasih renovate dulu boleh tak? Baru letak bunga, baru letak kapet. 2 jam nak detox. Puasa ni 2 jam nak bersihkan, 1 jam nak masuk. Itu yang renovate dia rumah tak senonoh. Jadi bila kita buka macam tu, kemudian kita hari raya, seminggu baju semua dah ketat. Sebab apa? Waktu kita berbuka, kita banyak berbuka dengan bahan-bahan yang asid. Tapi bukan orang di sini. Tadi orang-orang di sini semua makan makanan yang berasid, tapi mereka pandai
pandai tukarkan asid tu, dia neutralizekan asidnya sebab dia pandai alkalinekan badan dia, sebab dia pakai spirulina. Beritahu bukan pada warga alkan sahaja ya. Luar biasa. Orang luar tak? Orang luar makan asid kat sini kita boleh neutralizekan. Punca segala penyakit adalah kerana badan terlalu berasid. Mengikut kata seorang tokoh, okey, yang namanya Dr. Otto. Dr. Otto ni cerita dia pasal dia sikit kenapa kita nak dengar kata dia. Dia seorang yang tokoh yang hebat. Kalau awak jumpa doktor, banyak orang suka jumpa doktor, doktor cakap gini, doktor cakap macam gitu, betul tak? Orang suka dengar sangat cakap doktor. Yes, very good. Tapi kalau doktor dengan doktor ni ada Nobel Prize. He's a Nobel Prize winner. Nobel Prize winner tu macam anak kita masuk kat sekolah Raffles nombor 1. Hebat tak? Hebat. Means he's very diiktirafkan. Jadi kalau ada yang cakap macam ni, doktor ni cakap macam ni, kita nak percaya cakap siapa? Doktor tu sebab dia ada pengiktirafan Nobel Prize. Apa yang dia dapati? Dia seorang Yahudi. Seorang Yahudi, Jew. Hidup waktu Hitler. Hitler kan kita kenal kan, dia pancung semua orang Yahudi, betul tak? Tapi dia ni dia tak pancung pula. Dia tak pancung, dia kasih hidup. Kenapa? Sebab dia pandai. Dia dah dapat menemukan 2 punca segala penyakit. Punca segala penyakit mengikut Dr. Otto ialah badan yang kekurangan oksigen, yang mana dalam warga alkan boleh taruh oksigen drops. Hebat? Beri tepukan. Tak masuk topik tapi saya silakan juga. Kedua, Dr. Otto kata punca segala penyakit adalah badan yang berasid. Badan yang berasid. Jadi kalau kita nak rawat tubuh kita secara semula jadi, apa yang kita perlu lakukan adalah kita dah banyak makan yang asid tu semua tadi, kita tukar. Kalau asid, kalau ada langit ada bumi, kalau ada waktu pagi ada waktu malam. Kalau ada asid, lawannya ialah alkaline. Jadi kalau badan berasid, berarti lemak-lemak kita semua, tumor-tumor yang ada dalam badan kita semua, dia akan melekat macam super glue. Jadi turn to your partner and cakap acidic tu super glue, cakap gitu. So that means if the body is acidic, awak exercise lah macam nak rak, awak takkan kurus. Puasa 1 hari tak makan, buka puasa dengan acidic food, tak di-neutralizekan dengan alkaline, dia tak boleh kurus. Walaupun the whole day tak makan. Walaupun 1 hari suntuk dia ambil 30 hari untuk kuruskan badan, dia tak makan 1 hari, dia buka puasa dengan hanya like maybe just a little bit je lah. Dia makan nasi sikit, dia makan ayam sikit, dia makan sikit-sikit, tapi tu makan makanan yang tetap berasid. That means badan dia tak akan boleh kurus. Susah dia nak turunkan berat badan. Penyakit-penyakit semua susah nak hilang kerana badan masih berasid. Jadi jawapannya ialah dengan memberikan lawannya ialah makanan yang paling alkaline di seluruh planet yang sudah wujud 350 juta tahun. Makanan yang paling beralkaline adalah spirulina. Berita bukan hebat? Jadi inilah dia. Makanan-makanan yang beralkali, contoh kalau dia spirulina ni lebih alkaline daripada susu, lebih alkaline daripada chlorophyll. Kita biasa dengar orang cakap chlorophyll dan sebagainya. This is more powerful than that, more alkalizing. Kalau kita cerita pasal lobak merah, kita cerita pasal bahan-bahan yang beralkali, ini lebih berganda-ganda alkalinitinya. Jadi bila kita makan spirulina ni, dalam secara tak langsung dia longgarkan lemak-lemak kita. Dalam erti kata lain, dia boleh cairkan lemak kita dengan cara apa?
alkalizing the body. Kalau kita baca buku-buku tertentu, contoh daripada Dr. Shinya dan sebagainya, Dr. Shinya juga mengatakan bahawa ni adalah seorang doktor yang merawat pesakit kanser usus, yang mana semua pesakit-pesakitnya, kansernya kalau hilang tak ada relapse langsung. Hebat. Dengan makanan, dengan cara diet yang beralkali. Dr. Shinya orang apa? Jepun. Jadi kalau kita bandingkan, manusia yang paling antara yang tersihat di dunia adalah orang Jepun yang tinggal di Okinawa. Dia orang very very slim, tak ada penyakit, hidup lama tak ada penyakit, kerana mereka banyak makan sejenis rupai laut yang dinamakan hebat. Jadi beri tepukan ke guru. Dan kita akan kaji kalau macam dari segi pemakanan. Tadi kita dah cerita pasal makanan yang berasid dan tubuh badan yang mungkin kalau dalam waktu berpuasa tidak mempunyai zat-zat yang cukup. Tadi kita perlukan karbohidrat, betul? Untuk bergerak, Kalau tu perlukan mekanik. Mekanik tu ialah protein-proteinnya. Kemudian memerlukan vitamin, memerlukan zat galian, mineral, memerlukan lemak-lemak yang baik. Kalau kita tak makan lemak-lemak yang baik, badan kita ni akan asyik mengidam, nak yang goreng aja. Kalau buka puasa macam tengok, nafsunya si epok-epok ni, macam itu. Sebab apa? Dia pucuk badan sebenarnya nakkan lemak-lemak yang baik. Dan spirulina mengandungi semua yang tadi saya sebutkan. Karbohidratnya ada, protein yang lengkap, vitamin, zat galian, dan juga lemak-lemak yang baik. Semua dalam spirulina, alkan spirulina. Dan kalau kita mempunyai semua doktor dalam badan kita ni, kita punya mekanik dalam badan kita ni, kita punya petrol dalam badan kita ni, apa yang akan jadi ialah badan kita, immune sistemnya akan juga meningkat waktu bulan puasa. Jadi penting sekali untuk khas kalau kita ada anak-anak kecil di rumah. Dan inilah dia alkan spirulina yang mana hanya dengan 30 biji yang kecil kita seolah-olah makan begini banyak apple-nya. Berapa banyak tu? 5? A lot of apples, okay? 420 anggur. Siapa boleh makan macam tu? Siapa boleh makan 23 lemon untuk dapatkan